Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris, insyaAllah. Pada episod seterusnya, Humanity Still Exists, saya akan kongsikan tentang tajuk indahnya hidup ni dengan memberi. Saya akan kaitkan dengan tadabbur surah Al-Kautsar, kerana surah ini memberikan satu gambaran bagaimana kita ni menghadapi ujian yang berat dalam hidup, dapat diselesaikan dengan memberi kepada masyarakat, insyaAllah. Saya tertarik untuk menceritakan latar belakang surah Al-Kautsar ni. Surah Al-Kautsar ni diturunkan kepada Rasulullah SAW pada waktu ketika itu baginda ditimpa satu kesedihan yang besar lah, di mana baginda kehilangan anak baginda yang kedua, anak lelaki baginda, dan baginda juga diuji dengan ejekan ataupun makian daripada kaum Quraisy, terutama kaum kerabat ini sendiri, iaitu Abu Lahab dan isterinya. Abu Lahab ni pakcik baginda lah. So jadi kalau kita lihat bagaimana biasanya kalau kita ada kematian dalam ahli keluarga kan, mesti ahli keluarga datang dan ucapkan taziah. Tetapi pada baginda ia sebaliknya, di mana baginda diejek, malah digembiralah. Pakcik baginda Abu Lahab tu gembira akan kematian anak baginda. Sebab bagi bangsa Arab, anak lelaki merupakan simbol ataupun satu kebanggaan, merupakan legasi kepada kesinambungan kepada ayahnya. So jadi apabila Rasulullah SAW kehilangan anak lelaki, maka mereka pun gembiralah, tak ada siapa yang akan meneruskan dakwah Rasulullah SAW. So dia kata apa? Batara ya Muhammad, batara ya Muhammad, telah terputuslah Muhammad, iaitu legasi yang akan menyambungkan dakwah Rasulullah. Itu yang mereka ingatlah. Jadi Rasulullah tu pun rasa sangat sedih lah atas perkara tersebut. Jadi Allah menurunkan surah Al-Kautsar ini untuk memujuk atau membetulkan cara fikir baginda bahawa walaupun seberat mana ujian, tetapi ada benda Allah kata apa, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kat sini kita lihat bahawa walaupun kita kehilangan satu nikmat, tak kisahlah kita kehilangan keluarga, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pangkat dan sebagainya, itu adalah merupakan satu kehilangan ataupun sikit kehilangan berbanding dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang banyak yang lain. Contoh kesihatan, contoh tu pendidikan, ilmu, oksigen yang kita hirup setiap hari, peluang yang kita ada sekarang, ibu bapa dan sebagainya. Maka itu adalah satu kelebihan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Menarik, saya nak tekankan tentang perkataan Al-Kautsar. Al-Kautsar ni kataan asalnya adalah kathir, dan bila menggunakan wazan fa'al, maksud Kautsar. Apa beza akthar ataupun kathir dengan Kautsar ni adalah kathir tu banyak. Kalau kita ambilkan contoh panggil apa ni? Contoh kita ambil cebok ni kan. Kalau kita isi air, dia isi air yang pakat tarah ni dia penuh lah, tu nama kathir. Tapi bila kita isi dan isian tu tak pernah berhenti dan malah melimpah-limpah ya, maka itu adalah Kautsar. Begitulah kita nak menggambarkan bagaimana nikmat Allah tu tak pernah berhenti dan terus mengalir hinggalah habis riwayat kita. Maka nak katakan bahawa nikmat yang Allah berikan ni sungguh banyak. So jadi Allah nak ajar bagaimana Rasulullah SAW untuk tidak memikirkan kehilangan yang satu itu, maka Allah memberikan satu ganjaran yang lebih besar. Dan satu pendapat lain bahawa Allah memberikan ganjaran yang besar di dunia dan akhirat. Cuba kita lihat. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahawa Al-Kautsar itu adalah satu nikmat di mana ramainya orang memeluk Islam dalam pembukaan Madinah. Yang kedua, di akhirat pula, Al-Kautsar itu merupakan satu telaga Al-Kautsar, di mana siapa yang meminum telaga itu tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Dan umat baginda dapat meminumnya lah.
Jadi kat sini kita lihat bahawa ujian yang kita hadapi sekarang ini akan membawa kepada satu kenikmatan yang besar. Allah tidak memberi ujian tu, berujian kepada seorang hamba yang beriman itu, melainkan Allah akan merancang satu kebaikan padanya di dunia, pada masa hadapan ataupun di akhirat nanti. Jadi seterusnya apa yang kita perlu buat? Maksudnya, maka bersolatlah kepada kami dan laksanakanlah korban. Kat sini saya nak tekankan point bahawa apabila kita ditimpa apa-apa ujian dalam hidup, seberat mana pun ujian hidup, cuba kita fikir renung. Sebenarnya Allah memberikan kita satu nikmat, kita memberikan banyak nikmat-nikmat yang lain. Maka kita perlu, setelah Allah ajar kita untuk betulkan cara fikir kita, melihat betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah mengajar kita untuk terus mempersiapkan diri dengan cara apa? Solatlah, naikkanlah martabat solatmu. Jagalah solat. Dengan solatlah kita ni memanifestasikan kesyukuran kita. Bagaimana setiap rakaat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah dengan Tuhan sekalian alam. So kat sini kita bila kita rasa cara fikir kita dah betul, maka setiap solat tu adalah kita impresskan kita punya rasa syukur kita kepada Allah Taala atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, walaupun banyak ujian yang kita dapat. Dan seterusnya, laksanalah korban, hidupkanlah infak dan juga memberi korban. Jadi bila kita berkorban, kita memberikan kepada mereka yang susah. Saya ceritakan pengalaman saya lah. Saya pernah apabila setiap musim korban, kita akan ada daging korban kan, kita akan agihkan kepada mereka-mereka yang susah. Kat situ kadang kita tengok, ya Allah, daifnya orang yang tak pernah makan daging, jarang sangat makan daging, kerana daging kan mahal, makanan yang mahal. Jadi setiap tahun sekali diorang akan makan daging yang hasil daripada agihan korban. Kadang kalau tak ada korban, tak dapatlah daging kan. Jadi kat situ apabila kita memberi kepada masyarakat, memberi kepada manusia lain, kita seterusnya melihat ada orang lagi susah daripada kita. Justru itu kita boleh, itu adalah satu pelajaran yang Allah nak bagi kat kita, bahawa sejauh mana kesusahan kita, ada juga orang lagi susah, malah dia lebih redha daripada kita. Jadi kita nak kat situ Allah ajar kita bahawa dengan memberi, kita boleh menyelami perasaan orang lain, dan kita mampu membetulkan, dan ini adalah terapi untuk permasalahan, untuk bagaimana kita nak menghadapi cubaan dalam hidup. Dengan hidup kita ni memberi. Jadi akhir kata daripada saya, kisah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kautsar, walaupun sejauh mana kesusahan yang ditimpa Rasulullah pada waktu itu, Allah menurunkan 3 ayat sahaja. Yang 3 ayat ini merupakan bagaimana Allah nak mengajar baginda dan juga umat kita lah, maksudnya kita lah, bagaimana nak menguruskan masalah dalam hidup. Adalah dengan pertamanya, kenanglah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak. Yang kedua, solat. Dan ketiga adalah memberi kepada mereka yang susah, memberi korban dan sebagainya lah. So akhir kata, hiduplah kita ni dalam memberi. Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita melihat dunia ini banyak ramai lagi yang kesusahan, ditimpa kehidupan ujian yang lagi berat daripada kita. Maka ringan-ringankanlah tangan dalam memberi, memudahkan urusan kaum Islam yang lain, agar insyaAllah kita dipermudahkan urusan kita di akhirat nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.